Okey, Dr. Ruzaimi, dalam hal ini antara benda yang kita sebut dalam masyarakat kan, Dr. Ruzaimi ada buat kajian sikit lah kan, buat undian tu. Ada yang kata nak tahu tentang akidah masyarakat tak boleh buat macam tu. Tapi daripada dapatan tu memang bukan Asy'ariyah yang difahami oleh masyarakat awam kan. Cerita sikit, dan kalau boleh nak jawab pun kita bagi ruang lah untuk jawab. Sebenarnya apabila ramai di kalangan asatizah di Malaysia ini dan mungkin juga di Indonesia yang mengatakan Asy'ariyah itu adalah majoriti pegangan umat Islam bukan saja di Malaysia tetapi di dunia. Itulah selalu yang kita dengar, Asy'ariyah ini pegangan majoriti. Asy'ariyah ini pegangan majoriti. Asy'ariyah ini pegangan majoriti, dan selalu disebut perlis ini adalah pegangan minoriti, satu pegangan yang asing, pegangan yang ganjil dan sebagainya. Jadi kita nak buktikan, adakah yang mengatakan Asy'ariyah ini pendapat majoriti itu benar ataupun tidak. Jadi kita tanyalah kepada netizen, yang mana netizen yang dianggap sebagai termasuk dalam majoriti itu, adakah mereka faham apa yang dikatakan sebagai Asy'ariyah itu? Pertama tadi Datuk Mufti dah sebutlah, memang bila disebut dalam khutbah-khutbah Jumaat, kekalkanlah kami berada di atas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di negeri Johor umpamanya disebut, di negeri Perak juga ada yang mula menyebut. Jadi sebahagian daripada rakan-rakan bertanya kita, apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ada juga yang tersilap sebut, apa dia kata, Ustaz boleh tolong hurai sikit apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kan Asy'ariyah. Kan ada juga yang menyebut Asyiah dan sebagainya, menunjukkan mereka itu juga sebenarnya tak faham. Jadi nak membuktikan kepada asatizah yang di Malaysia ni yang selalu ada perasaan syok sendiri, kan, Ustaz Nidhal sebut pede kan, percaya diri. Maksudnya dia terlalu confident mengatakan Asy'ariyah ini adalah pegangan majoriti, Maturidiyah ini adalah pegangan majoriti umat Islam. Jadi kita tanyalah soalan yang biasa dibahas oleh golongan Asy'ariyah. Sebab saya sendiri belajar akidah Asy'ariyah sewaktu berada di Jordan dulu dengan Syekh Abdul Malik As-Sa'di, dan ini benda yang memang diajar oleh mereka yang mengaji akidah Asy'ariyah, iaitu Al-Quran yang berada di dalam mushaf bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Ustaz Nidhal pun bantu jugalah dalam meletakkan wording tu, kan. Sebab nak tanya Ustaz Nidhal, kita nak betul-betul wording tu tidak mengelirukan. Inilah pegangan Asy'ariyah. Adakah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada surah Fatihah sehingga surah An-Nas itu, yang ada dalam mushaf itu adalah kalam Allah ataupun makhluk? Daripada poll itu, daripada undian yang dibuat, 7,000 orang menjawab Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan makhluk. Hanya yang terdiri dari surat-surat itu. Terdiri daripada surah-surah itu. Terdiri daripada huruf-huruf itu kan. Bukan, mereka menganggap itu bukan makhluk. Jadi hanya beberapa, tak sampai 1,000 yang menjawab. Masa itulah tak sampai 1,000 yang menjawab ia adalah makhluk. Maksud yang jawab ia adalah makhluk itu adalah benar-benar Asy'ariyah. Dan kita tak marahlah, sebab dia pegang dengan akidah Asy'ariyah dan itu yang dipelajari. Tetapi bagaimana dengan 7,000 orang? Dan saya menulis, selepas itu saya tulis, saya kata ini petunjuk yang menunjukkan bahawasanya ini sebagai satu petunjuk. Petunjuk ni qarinah. Saya tak kata ia adalah satu bukti yang solid yang mengatakan mesti kita percaya, tak. Ia hanya satu indikator, petunjuk yang boleh kita buat kajian, menunjukkan bahawasanya orang awam kebanyakannya bermazhab dengan mazhab Ahlul Hadis yang mengatakan Quran itu adalah kalam Allah tanpa dibahaskan secara mendalam seperti mana yang dibahaskan oleh puak-puak Asy'ariyah, kan? Jadi tapi bila kita keluarkan benda ni, sebahagian daripada penuntut ilmu Asy'ariyah mula membantah saya. Bantahan kepada Rozaimi Ramli, bantahan kepada Rozaimi yang tidak faham. Jadi saya pun baca tulisan tu, bila saya baca lah saya kata, dia ni nak bantah apa? Apa yang saya tulis sama dengan apa yang ditulis. Cuma dia kata saya nak bantah Rozaimi tapi hasilnya sama. Apa dia? Quran yang dikatakan kalam Allah Taala itu hanya ada pada Allah. Yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak berjuzuk.
Kan? Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hanyalah ibarah anil kalami nafsi. Ia hanya satu petunjuk yang menunjukkan kalam nafsi Allah Azza wa Jalla yang tidak berhuruf, yang qadim. Jadi saya tak nampak bantahannya di mana. Dia seolah-olah macam bantahan yang mengandungi persetujuan. Mungkin dia bimbang orang awam sudah mula pelik dengan pandangan dia, jadi dia kata tak apalah, kita setuju dengan Rora pun kita terpaksa kata kita bantah dia. Kan? Sebab itu kalau betul apa yang saya buat salah, tolong bagi tahu kat mana salah. Sebab saya nukil daripada Al-Baijuri. Saya nukil daripada Baijuri yang mengatakan benar. Tapi biasalah Syairah dia kata tidak boleh menyebutkan Quran ini makhluk illa fi maqami ta'lim, disebutkan. Kerana mungkin dia tak nak orang awam terkeliru. Tapi sebenarnya akidah ini nak dibawa ke mana? Akhirnya untuk apa? Untuk kita beriman. Itu persoalan besar tu, untuk apa? Untuk apa? Jadi kalau dikatakan Quran ni, ada juga yang berdalilkan, dia kata tak mungkin Quran ini bukan makhluk kerana dia berbahasa Arab. Bahasa Arab itu kan makhluk. Kalau ada orang boleh tahu, orang lain tak boleh tahu, macam mana nak jadikan mazhab orang awam? Kalau betul Quran itu berbahasa Arab, jadi tak boleh untuk mengatakan Quran itu qadim kerana dia berbahasa Arab dan bahasa itu makhluk. Bagaimana dengan nama Allah? Allah ada nama kan? Makhluk. Lafaz Allah itu bukan daripada bahasa Arab. Makhluk. Jadi membuka pintu yang lebih besar. Akhirnya kita akan mengatakan banyak perkara-perkara yang kita tak anggap sebagai makhluk pun dah jadi macam makhluk dah. Kalau dia kata kalau Quran tu Allah ke? Kalau bukan Allah mesti dia makhluk. Habis tu sifat-sifat Allah, Allah. Jadi dia akan membuka pintu yang lebih besar. Jadi sebab itu Imam Ahmad tak suka bahas isu ni. Quran itu kalamullah. Stop. Sampai di situ saja. Tak perlu dibincang terlalu mendalam kerana ia akan memeningkan orang awam. Dan itu orang awam percaya kepada Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Jadi ada jugalah sebahagian daripada orang yang tak faham ni, dia kata apa? Dia kata Quran ni, Islam ni, Al-Quran, sunnah, ijma' qiyas. Tapi Bekau dapat awam. kat geng-geng ni, Islam itu Quran, sunnah, ijma' qiyas, netizen. Ini masalah dia. Masalah kita nak kaji pemikiran dan pemahaman orang awam, bukan kita nak cari dalil untuk Islam. Kita nak tengok pemahaman orang awam. Dan ada satu artikel jurnal yang ditulis mengkaji tentang kefahaman pelajar pengajian Islam di Universiti Melaya tentang sifat 20. Ramai tak faham pun sifat 20 ni. Dia buat kajian tentang sifat 20, ramai yang tak faham. Banyak isu-isu dalam sifat 20 yang menjadi asas dalam mazhab Asy'ariyah. Pelajar di Institut Pengajian Tinggi Malaysia, Universiti Melaya. Bukan universiti yang bertaraf bawahan. Universiti Melaya ni antara universiti yang terkemuka lah, yang milih pelajar-pelajar yang terbaik dalam SPM, belajar di sana, belajar ilmu-ilmu agama, yang mana mereka mempunyai keputusan SPM yang baik. Keputusan SPM ni Ustaz, sijil pelajaran Malaysia sebelum masuk ke universiti. Jadi masuk belajar SPM dengan result yang baik, masuk Universiti Melaya juga tidak memahami isu-isu sifat 20 dengan baik. Jadi macam mana kita nak kata Asy'ariyah ialah pegangan majoriti? Kerana kita bukan kaji perleh. Kalau kaji perleh boleh tahan lah. Kita kaji Universiti Melaya yang datang daripada segenap negara, segenap pelosok negara, daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Perlis, daripada Johor, semua berhimpun di Universiti Melaya buat kajian secara rawak. Dan undian doktor pun satu Malaysia kan? Umum. Dan kalau dikira, ada juga yang kata kalau ikut sampling 7,000 banyak. Kalau ikut sampling, mungkin ada yang kata lah ini agak bias sebab pengikut Dr. Rozaimi dia ramai yang salafi. Tapi sebenarnya sampling 7,000 tu besar lah. Kan kita nak nafikan macam mana? Kan? Kecuali ada kita buat undian yang lain di platform yang lain boleh membuktikan 10,000 mengatakan Quran yang ada dalam mushaf itu makhluk. Dan kita boleh uji dan cabar. Tapi ada siapa-siapa cabar? Mereka tidak cabar. Mereka hanya bantah yang berisi pengesahan, dan sebahagian daripada mereka kata, janganlah tanya orang awam bukan faham. Dah selama ni yang kata pegangan majoriti masyarakat adalah Asy'ariyah. Siapa? Betul tak? Itu belum cerita pasal isu-isu yang lain, isu-isu kasb dan lain. Lagilah orang awam tidak memahaminya. Isu perbuatan Allah dan sebagainya. Jadi sebab itu saya kata isu Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sebenarnya daripada awal kita tak mau masuk pun berbincang. Tetapi apabila diasak pegangan Negeri Perlis, kita rasa kita kena bagi tahu sikit pada masyarakat apa itu Asy'ariyah supaya mereka kenal.